Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Rakyat Britain bertafakur selama seminit malam tadi sebagai penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II. Sesi diadakan secara serentak bagi memperingati komitmen dan khidmat yang telah dicurah mendiang kepada negara dan komuniti Commonwealth sepanjang hayatnya. Turut berbuat demikian Perdana Menteri Liz Truss yang berdiri di luar kediaman rasminya di 10 Downing Street untuk merenungi legasi Ratu Elizabeth II. Istiadat pemakaman negara dijadualkan berlangsung hari ini. Sementara itu, Raja Charles III dan isterinya, Permaisuri Camilla, sangat tersentuh dengan mesej takziah dan sokongan yang diterima daripada warga Britain dan seluruh dunia berikutan kemangkatan bondanya. Ini termasuk mereka yang bersusah payah datang dan memberi penghormatan kepada mendiang Ratu Elizabeth. Dalam perutusan khas, Raja Charles bagi pihak keluarga diraja mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Amaran tsunami yang dikeluarkan sejurus selepas gempa bumi kuat berukuran 6.9 pada skala Richter melanda tenggara Taiwan ditarik balik. Amaran ditarik balik selepas tiada lagi ancaman gelombang tinggi dikesan. Gempa berlaku pada 2.44 minit petang waktu tempatan kira-kira 50 km di utara bandar Taitung pada kedalaman 10 km. Gempa kuat itu menyebabkan sekurang-kurangnya 3 bangunan runtuh di Yuli, sebuah bandar kecil di Taiwan. Jabatan Bomba Hualien memaklumkan 4 orang yang terperangkap di dalam sebuah bangunan runtuh berjaya diselamatkan. 2 jambatan berhampiran turut runtuh manakala 2 lagi rosak. Gegaran turut dirasai di ibu kota Taipei dan bandar barat daya Kaohsiung. Taufan Fiona membadai pantai barat daya Puerto Rico menyebabkan bekalan elektrik terputus dan meningkatkan kebimbangan berlakunya bencana banjir. Dengan kelajuan angin 140 km sejam, ribut itu diklasifikasikan sebagai taufan kategori 1. Kekuatannya dijangka terus meningkat dalam tempoh 2 hari apabila menghampiri Republik Dominika sebelum ke utara menuju perairan terbuka Lautan Atlantik. Menurut kenyataan Pusat Taufan Kebangsaan, banjir besar dan banjir kilat diramal berlaku di Puerto Rico dan sebelah barat Republik Dominika. Afrika Selatan sekali lagi menghadapi masalah gangguan bekalan elektrik yang meluas disebabkan infrastruktur usang yang tidak diselenggara dengan baik. Ketua Eksekutif Syarikat Utiliti Negara Eskom Holdings, Andre Di Reuter, mengumumkan pengguna akan mengalami beberapa siri gangguan bekalan pada minggu ini. Sambil menggesa orang ramai menggunakan elektrik secara berjimat cermat, beliau meminta lampu pejabat dipadamkan pada waktu malam, manakala pam kolam renang dan pemanas air dimatikan pada waktu puncak. Sejak kebelakangan ini, gangguan bekalan elektrik semakin kerap berlaku sehingga mencecah 45 kali dalam tempoh 7 hari. Sekurang-kurangnya 94 orang terbunuh dalam pertempuran antara pasukan keselamatan Tajikistan dan Kyrgyzstan minggu lalu. Menurut pihak berkuasa Tajikistan, 35 rakyatnya terbunuh, angka kematian rasmi pertama sejak pertempuran bersenjata tercetus pada Rabu lepas. Di laman Facebooknya, Kementerian Luar Tajik melaporkan 25 cedera termasuk orang awam, wanita dan kanak-kanak. Kementerian itu menuduh askar Kyrgyz membunuh 12 orang dalam serangan drone di masjid, manakala 6 maut dalam serangan terhadap sebuah sekolah. 7 lagi terbunuh dalam serangan terhadap ambulans. Sementara itu, Kyrgyzstan mengisytiharkan hari ini sebagai Hari Berkabung Kebangsaan. Menurut pihak berkuasa, 59 orang maut di wilayah sempadan selatan Batken, manakala 144 cedera. 4 askar Kyrgyz dilaporkan hilang. Laporan beberapa NGO menyebut puluhan ribu penduduk telah dipindahkan dari wilayah sempadan yang dipertikaikan. Walaupun gencatan senjata dipersetujui pada Jumaat lepas, kedua-dua pihak saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata hanya beberapa jam kemudian.
Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Brentford 3-0 untuk kembali menerajui Liga. Gol dijaringkan oleh tonggak pertahanan William Saliba, penyerang Gabriel Jesus dan pemain tengah Fabio Vieira. Kemenangan itu menyaksikan The Gunners mendahului Manchester City dan Tottenham Hotspur dengan kelebihan satu mata di tangga teratas Liga. Sekian berita yang disunting oleh Bakhtiar Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.